nama saya Nusyaira Rusli dari kelas 5 Progresif, bersekolah di SMK Entabuan Tenom. Sebelum itu, pernahkah anda mendengar penyakit Huntington, cystic fibrosis, distrofi otot Duchenne, Lou Gehrig dan anemia sel sabit? Jika belum, jom kita lihat. Pesakit yang mengalami penyakit Huntington ini mempunyai sel-sel otak yang merosot dan menyebabkan gejala kurang ingatan, menggigil dan tidak dapat bergerak. Seterusnya, cystic fibrosis atau CF ialah penyakit pewarisan yang menyebabkan perembesan mukus berlebihan di trakea, sistem pencernaan dan organ lain dalam badan. Penyakit yang ketiga iaitu distrofi otot ialah penyakit yang menyebabkan otot pesakit merosot dan menjadi lemah sehingga menyebabkan pesakit tidak dapat menggerakkan anggota badan. Otot membesar akibat daripada pengumpulan lemak dan tisu penghubung. Penyakit ini melibatkan gen terangkai seks dan lebih kerap berlaku dalam kalangan kanak-kanak lelaki. Seterusnya, penyakit ALS atau sklerosis amyotrophic lateral atau lebih dikenali sebagai penyakit Lou Gehrig, yang mana penyakit ini ialah penyakit pewarisan yang menyebabkan pesakit mengalami kemerosotan saraf sehingga menyebabkan pesakit tidak dapat bergerak dengan normal. Penyakit yang kelima ialah penyakit anemia sel sabit. Pesakit yang mengalami penyakit ini mempunyai sel darah merah berbentuk sabit yang menyebabkan kuantiti oksigen yang diangkut di dalam darah berkurang. Kesemua penyakit tersebut boleh diubati menggunakan aplikasi kejuruteraan genetik dan bioteknologi yang dikenali sebagai terapi gen. Terapi gen ini digunakan untuk mencegah atau merawat penyakit genetik. Gen normal akan disisip menggantikan gen abnormal dalam gen pesakit. Tahukah anda, rawatan terapi gen yang pertama di dunia berjaya dilakukan pada tahun 1990 yang melibatkan pesakit bernama Ashanti De Silva, yang mana untuk mengubati penyakit yang mengganggu sistem imunisasi badan iaitu ADA-SCID. Rawatan ini diketuai oleh William French Anderson di Institut Kesihatan Kebangsaan NIH Amerika Syarikat. Pesakit ADA-SCID, iaitu penyakit pertama yang diubati menggunakan terapi gen ini, mengalami kurang daya ketahanan badan akibat kekurangan ADA. Gen ADA dimasukkan ke dalam sumsum tulang pesakit menggunakan vektor, iaitu virus. Seterusnya, sel-sel membahagi dan menghasilkan ADA yang cukup. Dalam prosedur ini, enzim CRISPR digunakan untuk mencari kod genetik yang sama dan memotong DNA tersebut. Ini merupakan sel yang mempunyai gen abnormal, dan ini pula merupakan gen abnormal yang dibuang dan digantikan dengan gen normal. Ini merupakan sel yang berfungsi dengan normal. Teknologi penyuntingan genom membolehkan para saintis mengubah dan membetulkan DNA dalam terapi gen sekaligus membolehkan penyakit-penyakit genetik diubati. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.